teacher, sebelum proceed kepada kita selesaikan soalan ubahan bergabung, kita kena recap balik bentuk ubahan, rumus ataupun ungkapan dia. So, ubahan langsung, untuk ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X, ataupun sometimes kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X, di mana nilai K ini ataupun pendudukan K ini sebagai kita punya pemalar ataupun constant. Next, untuk ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X, ataupun sometimes kita tulis Y berubah secara songsang dengan X, di mana K adalah pemalar. Oke, yang terakhir ubahan bergabung, Y berubah secara langsung dengan X, Y berubah secara langsung dengan X, dan secara songsang dengan Z, ataupun kita akan tulis dengan dia punya pemalar Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z, di mana K sebagai pemalar. Okay, next question, ubahan bergabung. So, baca soalan. Ini ada contoh soalan dalam bentuk penyataan atau situasi. Diberi Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Jika Y sama dengan 8, apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So, mari kita keluarkan ke bentuk rumus dia. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X. So, kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okay. So, secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Next, Y, nilai Y yang telah diberikan adalah sama dengan 8, X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36. Tukar. Oke, kemudian kita gantikan nilai. Y kita adalah sama dengan 8, simbol ubahan tukar kepada sama dengan K. X kita adalah 4 kuasa 2 per punca kuasa Z sama dengan 36. So, 8 punca kuasa 36 sama dengan K darab 4 kuasa 2 sama dengan K 4 kuasa 2 pindahkan 48 bahagi 4 kuasa 2 sama dengan K. So, K sama dengan 3. Adakah ini jawapan yang diminta? Tidak, sebab ini hanyalah nilai bagi pemalar. So, apa soalan ini minta? Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. So, Y sama dengan 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2 Z. Selesai. Okey. Ini adalah salah satu contoh soalan SPM sebelum ini 2021, soalan 5. Puan Zakia, seorang pereka tudung, mendapati bahawa bilangan tudung yang dijual iaitu
N berubah secara langsung dengan bajet pengiklanan D, dan secara songsang dengan harga sehelai tudung iaitu P. Apabila RM5,000 diperuntukkan untuk iklan, RM5,000 untuk iklan, so iklan kita sama dengan apa? Sama dengan D. Dan harga sehelai tudung kita ialah RM80. Harga sehelai tudung ialah P. Didapati bahawa 480 helai tudung telah dijual. Bilangan yang telah dijual, tudung yang telah dijual sebagai N. So macam Cici cakap tadi, pastikan bila baca keluarkan rumus kita. So N berubah secara langsung dengan D iaitu bajet pengiklan kita, dan secara songsang dengan harga sehelai tudung iaitu P. Okey. So berapakah nilai N yang telah dinyatakan dalam soalan? N sama dengan RM80. Bukan. N sama dengan 480. P kita sama dengan RM80, harga sehelai tudung. Dan bajet pengiklan kita sama dengan RM5,000. Okey. So, gantikan nilai kita. N adalah 480 sama dengan K. D kita adalah 5,000 per P kita adalah 80. So, selesaikan untuk cari nilai K. K sama dengan 7.68. So, ungkapkan N dalam sebutan D dan P. So, N sama dengan 7.68 D per P. Selesai untuk soalan pertama. Next, soalan yang kedua. Seterusnya, cari nilai tudung yang mungkin terjual jika bajet pengiklanan. Apa itu bajet pengiklanan? Bajet pengiklan kita diwakili sebagai D, ialah RM75,000, dan harga sehelai tudung diwakili sebagai P. Tidak berubah. So, dia bagi tahu sini, dia suruh kita cari bilangan tudung yang mungkin terjual iaitu N. Dia suruh cari nilai N jika D kita sama dengan 75,000 dan P kita tidak berubah, maka P kita kekal RM80. RM80. So, selesaikan. Kita salin balik rumus yang telah kita selesaikan sebentar tadi. N sama dengan 7.68 D per P. So, N sama dengan 7.68 digantikan kepada 75,000. 1, 2, 3. Dan P kita adalah 80. Tekan calculator. 7,200. Maka bilangan tudung yang dijual adalah 7,200. Selesai.